Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, semua dah pilih tempat duduk masing-masing? Dah. Okey, pilih je tempat duduk mana pun. Semua komputer fungsi dengan baik. Okey. Okey, semua dah tempat duduk Dah, cikgu. Alright. Okey, murid-murid hari ni sihat ke semua? Alhamdulillah. Okey, sihat. Alhamdulillah semua sihat. Okey. Jadi hari ni kan agak-agak kita nak belajar pasal apa ya? Okey, sebelum kita buka, sebelum cikgu nak buka slide, cikgu minta Firdaus tolong bacakan doa. Boleh, cikgu. Okey. Dekat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey murid-murid, nampak slide cikgu ni? Nampak. Okey. Yang pertama ni gambar apa ni? Tanah, cikgu. Gambar tanah. Yang kedua gambar apa? Tisu. Okey, tisu. Yang ketiga? Daun. Okay, yang ni? Air sungai. Air terjun. Okey, gambar yang terakhir gambar? Batu. Okey, batu. Dia pada hari ni batu apa Haziq? Batu sungai. Batu sungai. Betul lah tu, batu sungai. Okey, betul lah tu, batu sungai. Okey. Jadi hari ni agak-agak kita nak belajar pasal apa ya? Okey. Jadi sekarang cikgu nak bagi satu situasi dekat kamu. Okey, contohnya okey, bayangkan kalau kamu pergi bercuti dekat tempat yang tak ada air ataupun susah nak dapatkan air. Agak-agaknya apakah alat yang sesuai untuk kamu guna apabila kamu nak berhadas besar tu, nak bersuci tu? Agak-agaknya apa? Alat apa? Alat yang kering. Daun. Guna Tisu. Betul. Yang kamu sebut tadi tu lah. Ini semua adalah alat-alat untuk apa? Untuk Bersuci. Alat untuk bersuci. So maksudnya kalau kamu tak ada air, kamu boleh guna alat-alat ini untuk bersuci. Okey, jadi hari ini kita akan belajar pasal bersuci asas kebersihan. Okey, jadi daripada topik ini, habis je topik ni, cikgu akan pastikan kamu semua ni dapat tahu perkara asas berkaitan dengan bersuci dan boleh memahami kepentingannya dalam kehidupan seharian. So maksudnya kalau kamu pergi bercuti ke mana-mana lah, especially tempat yang tak ada air ataupun susah nak dapat air tu, kamu boleh guna ilmu ni untuk kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi boleh kita mulakan pembelajaran sekarang? Boleh. Okey. Jadi kita akan belajar tentang tajuk bersucihan. Tapi sebelum tu cikgu nak bahagikan kamu semua dalam kumpulan. Okey, kumpulan pertama Muhammad Haziq, yang kedua Aina, Fazana dan juga Izzati. Semua ada ke? Ada. Okey, itu untuk kumpulan satu. Kumpulan kedua Firdaus, Sabrina dan juga Siti Sarah. Okey, semua ada ya? Ada, cikgu. Okey. Baiklah, murid-murid boleh buka buku teks. Bawa tak buku teks hari ni? Bawa cikgu. Awak, cikgu. Okey. Buka muka surat 101. Okey. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan taharah dan juga hukum taharah. Okey, seterusnya.
Okey, taharah ni dia sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Kalau dari segi bahasa bermaksud suci dan bersih. Manakala dari segi istilah pula, taharah bermaksud suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, seterusnya hukum taharah. Hukum taharah ni adalah wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah, contoh seperti solat, tawaf, disyaratkan untuk kita bersuci daripada segala hadas ataupun daripada segala kekotoran. Kita perlu bersihkan badan kita, pakaian kita dan juga termasuk tempat untuk kita beribadat. Perlulah suci. Begitu juga kalau kita nak memegang Al-Quran ataupun menyentuh Al-Quran, kita diwajibkan untuk suci daripada hadas. Okey, murid-murid faham ke? Faham, cikgu. Okey. Jom seterusnya kita akan lihat dalil nakli tuntutan untuk bersuci ni, iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-22. Boleh tak cikgu nak minta seorang bacakan dalil tersebut? Saya, cikgu. Boleh? Apa dia? Saya cuba, cikgu. Maksudnya. Saya cuba ya, cikgu. Ha? Saya cuba ya. Ya, sila Haziq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Baik, terima kasih Haziq. Okey, itulah dalil berkenaan tuntutan kepada kita semua untuk bersuci. Dan kalau kita lihat kepada dalil yang bermaksud ke situ, sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang yang mensucikan diri. Iaitu mensucikan diri daripada apa? Mensucikan diri daripada segala najis dan juga hadas. Okey. Okey, baiklah. Kamu masing-masing dalam kumpulan masing-masing kan? Ya, cikgu. Ya cikgu. Okey. Tadi cikgu terangkan secara ringkas pasal maksud taharah, apa dalil, lepas tu hukumnya kan. Okey, cikgu nak kamu buka buku, lepas tu baca apa yang ada dekat buku tu. Okey, kamu bincang dengan ahli kumpulan kamu. Lepas tu cikgu bagi masa dalam 3 minit boleh? Untuk kamu tulis balik apa yang cikgu dah cakap sebentar tadi. Cikgu dah explain kan maksud apa semua tu kan. Jadinya cikgu bagi masa 3 minit dekat kamu tulis dekat Padlet. Cikgu dah bagi link Padlet tu. Okey? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, buat sekarang. Okey, kita siap dah. Kumpulan Okey, dua dah kita siap. tengok siapa yang dah hantar. Dalil tu malas tulis cikgu. Okey, kita dah kumpulan 1 tulis apa maksud taharah, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, betul. Dan kumpulan 2, kumpulan 2 ni bagus. Dia letak dari segi bahasa, dari segi istilah. Bagus betul. Kumpulan kita lah. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, apa hukum dia? Hukum bersuci ni apa? Hukum bersuci Wajib. Okey, dalil Wajib. Okey, wajib ya. Memang kita kalau kita nak nak buat ibadah ke apa, memang kita wajib bersuci. Okey, seterusnya dalil. Okey, dalil dia adalah innallaha yuhibbul tawabi wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya Allah tu suka kepada orang yang banyak bertaubat dan suka kepada kebersihan. Maksudnya Allah tu memang suka kepada kebersihan dah. Kalau kita foto ke agak-agak Allah suka tak? Tak suka.
Kan Allah tak suka. Begitulah. So kita kalau nak buat ibadah ke apa, mestilah dalam keadaan bersih. Bersih tu dari segi tempat kita nak beribadat, anggota badan kita, pakaian kita, semua kena bersih. Okey, semua boleh faham semua? Faham? Boleh je. Okey semua, masih lagi bersama cikgu semua. Ada lagi Terima cikgu. kasih cikgu. Awal Terima lagi. kasih cikgu. Okey, bagus. Picit-picit kawan-kamu tu, kawan kamu ngantuk ke picit badan tu? Bagi semangat sikit. Sebenarnya Okey. segitu je. Okey. Terima kasih lah. Apa yang Okey tu? semua, okey sedia. Okey, tadi kita belajar tentang maksud dan hukum. Jadi, cikgu nak masuk dalam alat bersuci. Okey, apa itu alat bersuci? Okey, alat bersuci ni alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas. Ialah air dan debu tanah. Untuk air digunakan untuk mandi, untuk berwuduk. Manakala debu tanah tu digunakan untuk apa? Tu tahu? Bertayamum. Betul, bagus Haziq. Okey, air juga digunakan untuk apa lagi? Beristinja. Untuk minum. Istinja. Okey. Lepas tu dan air juga digunakan untuk apa lagi? Basuh apa? Kalau kita kena apa? Basuh Bersih kotoran. daripada najis. Basuh kotoran. Kan najis. Okey. Batu atau benda kesat. Benda-benda kesat yang lain pula boleh digunakan untuk beristinja. Ya. Beristinja. Apa tadi? Air, Tanah. Air. dengan Batu. Betul, bagus. Okey. Firdaus, boleh tak sebutkan nama-nama air dekat dalam buku teks tu? Boleh cikgu. Hmm. Pertama air hujan, air mata air, air sungai, air laut, air perigi, air salji dan air embun. Yang tu dah cikgu. Okey, bagus. Bagus Firdaus. Okey, ingat nama-nama air ni. Ini adalah kategori air yang digunakan untuk bersuci. Okey. Seterusnya kita pergi dekat bahagian kedua, itu tanah. Okey, tanah ni dia mesti daripada debu tanah yang suci, daripada najis, digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk. Okay, ingat tayamum ni sebab apa kita bertayamum? Sebab tak ada apa? Tak ada apa? Air. Tak ada air. Okey. Dan ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Ingat Okey. Seterusnya, alat bersuci yang seterusnya iaitu batu atau benda-benda kesat. Okey, batu yang suci boleh digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air. Ingat, batu pun boleh guna Alat lain yang boleh digunakan untuk beristinja ialah seperti alat-alat kesat seperti tisu, kertas dan daun. Ingat alat kesat ni apa? Tisu. Benda macam kering. Kertas, daun. Kertas. Ingat sampai bila-bila alat-alat bersuci ada berapa? 3. Wow. Apa dia? Tisu, Air. kertas, Alat-alat Air. bersuci. Air. Debu. Batu. Batu. Okey, Batu. debu, tanah. Okey, tadi kita masuk balik jenis-jenis air. Tadi kita tentang alat bersuci, betul? Kita masuk pula jenis-jenis air. Okey, air ni ingat air ni alat utama untuk bersuci. Namun begitu, penggunaan air ni berbeza mengikut jenis-jenisnya. Kita tahu ada banyak air, betul? Dekat dalam kehidupan seharian kita ni kan. Air Milo, air sirap, air apa, air hujan. Semua kita nampak kan? Okey, jenis-jenis air adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, Husna, cuba baca air apa tu? Okey, Air mutlak. Okey, air mutlak. Air mutlak, bagus. cikgu. Okey, air mutlak. Okey, air mutlak ni, ingat. Air mutlak ni air yang suci. Dia boleh digunakan untuk bersuci. Okey, sifatnya, nama je air mutlak, sifatnya air dia mesti bersih. Tak pernah digunakan untuk mengangkat hadas besar atau bersuci. Yang kedua, air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya.
Okey, kegunaannya untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Ingat, air mutlak ni mesti bersih, kosong, tak ada warna, tak ada apa-apa, memang bersih. Boleh digunakan untuk bersuci. Okay, faham semua? Faham, Ibu. Faham, cikgu. Cikgu. Okey, yang kedua air apa? Fazana. Air air Fazana? Mustaqman. Okey. Air mustaqman ni air yang suci tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, macam mana sifatnya tu? Sifatnya air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, kegunaannya boleh diminum dan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Kiranya air tu dah digunakan. Dah digunakan. Okey, tengok gambar-gambar dalam buku teks tu, gambar apa? Ada air kopi, air pewarna baju, Air sirap. air gula. Semua ni daripada air suci tapi dia dah berubah dah. Dia asalnya air mutlak tapi dah berubah dah kepada air yang tak boleh digunakan untuk bersuci. Sebab apa? Sebab ada warna, ada minyak wangi, ada buah rasa. Itulah sebabnya hilang air sifat untuk bersucinya. Faham? Faham, Cikgu. Faham? Faham, cikgu. Seterusnya kita pergi nombor 3, air musyammas. Okey, air musyammas ni kita jalan dengarkan perkataan-perkataan ni kan. Ni cikgu bagi tahu. Air musyammas ni air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Okey, air ni dia dalam bekas logam, lepas tu dia terdedah dengan matahari. Okey, sifatnya air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Mungkin Malaysia tak ada lah. Mungkin negara-negara lain. Okey, kegunaannya makruh apabila digunakan ketika masih panas. Dia air ni khas dalam bekas logam. Okey, itu namanya air apa? Musyamas. Okey, bagus. Okey, seterusnya yang last kan, yang keempat, air mutajan. Najis. Mutanajis. Bagus Haziq. Okey, bagus Haziq. Mutanajis. Okey, air ni. Cikgu, saya nak baca dulu. Saya nak baca. Okey, boleh. Baca. Okey, air mutanajis ni pengertian dia air yang dimasuki atau terkena najis. Oh, Dia bagus. Dekat sini dia ada sifat Lagi? dia. Sifat dia macam mana sifat dia? Air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah. Walaupun tidak mengubah warna, bau dan juga rasa. Maksudnya di sini saya faham kalau betul air itu dia dimasuki najis dan dalam bekas tu ataupun dalam ruang tersebut dia tak cukup dengan 2 kolah. Betul. Bagus. Jadi akan bawa. Okey, macam tu lah. Lepas tu air ni tidak mengalir. Air yang tidak mengalir, yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Bagus. Dan kegunaan dia tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Jadi air mutajallis ni kita tak boleh bersuci, tak boleh guna untuk ni lah, basuh kita punya air kencing, berak kita apa semua, dan juga tak boleh kita untuk minum sebab dia dah jadi najis. Betul, pandai, bagus. Okey, beri tepukan Tuan Haziq. Dia punya penerangan tu sangat-sangat benar. Okey, ingat yang keempat air apa? Air? Mutanajis. Ingat je, air nak dia sebab apa? Sebab dia dah dimasuki najis. Masuki najis. Jadi air tu dia dah tak mengalir. Jadi dia ubah warna, bau dan rasa. Walaupun dah dimasuki najis, tidak sah untuk kita melakukan solat. Kalau kita nak ambil wudu pun memang tak sah. Okey. Faham? Dan tak boleh diminum. Faham. Okey. Boleh faham? Okey. Cikgu nak sedarakan nama-nama air mutlak tadi tu, air apa?
air jenis air tadi? Air mutlak. Air 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 mutlak. besar. Air Air mutlak. mustahil. Air mutlak. Air mutlak Dengan najis. Musyamas. Musyamas. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey. Okay, baiklah, seterusnya tadi kita dah belajar kan jenis-jenis air dan alat yang bersuci kan? Betul? Betul, cikgu. Betul cikgu. Nak kamu bergerak dalam kumpulan, beratur dulu, keluar dari dekat sekitar persekitaran makmal komputer ni, korang cari alat-alat yang korang belajar tadi. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okey, cikgu bagi masa 5 minit ya. Okey. Kita boleh bergerak sekarang. Mengikut kumpulannya. Siapa-siapa dah jumpa boleh masuk kelas dah. Masuk makmal komputer semula. Cikgu, saya dah jumpa daun. Wah, Baik, besarnya cikgu. daun. Saya ada kertas. Cepat cikgu panggil masuk kelas. Adik masuk Haziq adik. tu, Haziq dengan Firdaus tu cikgu. Saya masuk kelas dah cikgu. Masuk. Okey, semua dah masuk kelas. Okey, dah. Okey, baik. Seterusnya korang duduk dalam kumpulan masing-masing. Bincang objek yang korang ambil tu adakah bersesuaian untuk bersuci. Oh, Dan cikgu nak kamu letakkan bahan tu, gambar bahan tu di aplikasi Padlet yang cikgu bagi link tu. Okey? Buatkan komputer boleh. masing-masing. Guna komputer masing-masing. Boleh cikgu. Okey cikgu. Boleh. Boleh. Haziq. Boleh. Apa? Okey, baik. Cuba labelkan. Ya Allah. Labelkan betul. boleh dah lah apa. Kepit buku. Ada siapa tinggal kat luar mamal tu? Sarah tengah bawa apa Sarah? Jati. Alat apa yang untuk bersuci? Labelkan dekat Padlet. Buku Ah, tak ada itu jadi- bersuci guna. Bukan cikgu. Okey, cikgu. Oh, sab Ah, boleh sab tak? dia. Tak separuh Raji. Sekejap. Kakak Raji. Sekejap cikgu. Cikgu tengah isi jap. Dalam kiraan 5. Cepat. Kejap weh. cikgu. Oh, Kejap cikgu. tanah. Dengan Ya. tanah yang kertas. Cikgu tengok aku. Sampai masak dah tulis ke? Daun. Tadi kami jumpa Tak, daun. okey. Kita kumpulan kita. Tanah yang Baik dah. kertas lah. Tanah yang kertas. 1. Dah siap dah hantar dah. Okey. Ya, Terima cikgu. kasih semua. Okey cikgu. Cikgu dah tengok dah ni. Yeah. Wah. Kumpulan 1. Oh yo. Alat bersuci ni apa? Kertas ke? Kumpulan 1? Kertas. Ya, kumpulan 1 kertas. Okey. Betul. Yang ni? Yang kedua Tanah. 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 Tanah untuk apa? Untuk bersuci. Untuk tayamum. Betul. Sayangmu. Tayamum. Kami asal tadi kami nak tambah satu lagi. Fazana kata dia nak tambah daun kering. Ada lagi Betul Tapi tak tu. lupa. Betul. Daun kering tu alat untuk bersuci. Ha. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 2 letak. Batu. Batu. Ambil kat mana ni? Tak Dekat jumpa. padang. Oh, padang ada batu sungai ya? Ada cikgu. Ada saya jumpa. Tak jumpa. Yang kedua, gambar kedua ni? Air. Air dalam botol. Air dalam botol. Jauh jumpa dah. Betul. Semua yang kamu buat ni betul Firdaus ya? apa ke Firdaus beli tu? Okey baik anak-anak murid semua. Masih semangat tu lagi ataupun dah nampak macam ni je. Nampak macam dah tak apa bermain dah ni. Masih cikgu. Masih Lapar bersemangat. cikgu. Masih bersemangat. Itu lagi sikit lagi insya-Allah. Kita tak lama dah ni. Okey, seterusnya setelah mana kamu dah tengok tadi, daripada awal kita dah belajar tentang alat-alat yang boleh bersuci, kemudian jenis-jenis air, kan? Kemudian apa lagi kita belajar lagi? Siapa yang tahu? Ada lagi tak yang kita belajar? Maksud. Masuk. betul. Dalil. Dan juga dalil. Ada tak yang ingat
dalil naqli. Saja Ustaz nak, saja cikgu nak test. Ada tak yang ingat dalil naqli? Saya cikgu. Okey, baik. Firdaus, cuba tengok Firdaus. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi, terima kasih Firdaus. Kita bagi tepukan sikit kepada Firdaus. Okey. Terima kasih. Terima kasih Firdaus. Jadi, betul apa yang Firdaus bacakan tadi, iaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya ialah sesungguhnya Allah Ta'ala suka dengan orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang dalam keadaan bersih. Okey, baik. Jadi kita dah tengok dah suci dan bersih dari segi maksud. Kemudian dalil kita dah sebutkan. Air, kita tengok air, jenis-jenis air juga tadi. Ada air mutlak, ada air mustakmal. Apa lagi dua? Syamas. Air najis. Najis. Okey, dan juga air mutanajis. Okey, seterusnya Ustaz, cikgu ada nak buat aktiviti. Okey. Jadi berdasarkan kumpulan kamu tadi, kita masih lagi gunakan kumpulan yang sama, kan? Cikgu akan nak kamu buat peta iting tentang alat-alat bersuci dan juga jenis-jenis air dalam aplikasi Canva. Kamu tahu tak Canva tu yang macam mana? Tahu cikgu. Tahu. Kamu dengan semua orang ni anak-anak apa? Zaman-zaman teknologi ni. Ya, betul cikgu. Okey. Jadi cikgu akan bagi Generasi Z. kepada kamu. Generasi Z. Okey, jadi kamu akan buat peta iting tentang alat-alat bersuci dan juga jenis-jenis air dalam aplikasi Canva. Okey, kamu boleh mula buat sekarang. Cikgu akan bagi masa dalam berapa minit kamu nak? 10. 10 minit. Tak boleh. 8 Cikgu bagi minit boleh dalam ke cikgu? 8 minit. Okey, boleh 8 minit. Kita cubalah. Kita cuba buat 6 minit ataupun 8 minit. Okey, nanti cikgu akan cikgu akan maklumkan bila dah sampai masa. Okey, boleh mula sekarang buat dalam Canva. Okey, dengan 8 Cikgu buat kumpulan Ya. kan? Ya? Buat dalam kumpulan kan? Ya, buat dalam kumpulan. Kumpulan tadi kamu ingat tak lagi kawan-kawan kamu dalam kumpulan kamu? Okey, baik. Jadi kamu buat dalam kumpulan. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kamu boleh mula buat peta iting. Okey. Jom, Ustaz ke sana. Jom. Jom. Ustaz, dia Okey murid. Masa sudah tamat 8 minit. Jadi sekarang kita akan lihatlah hasil kerja kamu semua dan cikgu mahu kamu buat perbentangan, boleh? Boleh Boleh. cikgu. Okey, Boleh jadi cikgu. okey bagus. Semangat. Dah siap Jadi cikgu, sekarang- dah siap. Dah siap? Bagus. Memang kena siap. Masa pun dah habis. Betul tak? Okey, Betul. jadi Ya. apa? Sekarang cikgu akan tayangkan balik slide tu. Okey, slide yang pertama daripada kumpulan yang pertama. Okey, kita tengok. Okey. Semua nampak dah? Slide yang pertama? Saya cikgu. Nampak. Okey. Nampak cikgu. Nampak. lawa. Pandai kumpulan tamu. Siapa kumpulan tamu ni? Saya. Oh, Ya. okey, tahniah. Aziz. Aziz. Oh, Saya Aziz. Izati cikgu. Bagus. Okey, sekarang cikgu mahu kamu lantiklah wakil 2-3 orang daripada kumpulan kamu untuk melakukan pembentangan. Okey, boleh? Okey. Silakan boleh. kumpulan tamu. Okey. Lakukan pembentangan. Boleh. Saya cikgu, saya nak cuba. Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Yang ini peta IT daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 1. Seperti apa yang anda semua boleh lihat, ini adalah alat-alat bersuci. Jadi di sini kami senaraikan air, batu dan tanah. Okay, jadi apa yang kami faham, alat-alat bersuci ni terdiri daripada air juga. Okay, air ni ada air mutlak, air mustakmal,
air mudah najis dan air musyamas. Jadi air ini ada fungsi-fungsinya yang tersendiri. Yang kedua adalah batu. Batu tu seperti yang kita tahu adalah barang-barang kesat. Seperti batu, daun dan lain-lain lagi. Dan juga tanah. Tanah tu kita boleh buat untuk tayamum. Jadi setiap alat-alat yang bersuci ni ada fungsi-fungsi dia. Itu saja cikgu. Okey, tahniah. Nampaknya kumpulan satu membuat hasil dengan baiklah hasil kerja kamu. Jadi, okey, nampaknya tugasan mudah buat. Jadi, cikgu akan tanya. Cikgu nak tanya setiap ahli dalam kumpulan satu, boleh? Okey. Cikgu mahu Nur Izzati. Mulakan Nur Izzati. Okey, Nur Izzati, bolehkah kamu berikan pada cikgu satu contoh air mutlak? Air mutlak. Ya, Satu contoh air mutlak. Air sungai. air sungai. Okey, betul ke kawan? Betul. Betul. Air mutlak dia ada Okey. 7 semua. Okey, tanya. Jangan sambung lagi. Sebab nanti cikgu ada soalan lagi. Okey, bagus. Okey, cantik. Yang kedua, okey, saya nak tanya Aina. Okey, Aina ada? Ya. Ada Okey, cikgu. Aina berikan pada cikgu satu contoh alat kesat. Alat-alat cikgu. batu. Batu macam mana tu? Adakah batu yang kesat ataupun batu yang licin? Batu yang kesat. Ya, tepat. Okey. Kenapa kita kena guna batu yang kesat? Sebab alat-alat istinja adalah alat yang kesat. Dia kalau licin dia tak boleh untuk menghilangkan najis. Okey, bagus. Tahniah Aina. Okey. Yang ketiga pula Muhammad Haziq. Okey. Sabar. Simpan dulu tepuk dulu lagi. Tak cikgu bagi. Okey. Yang ketiga Haziq. Okey. Berikan satu contoh ataupun alat untuk bertayamum. Apakah dia? Alat untuk bertayamum, mana ada benda lain dah yang ni guna debu lah, debu tanah. Ya, tepat. Menggunakan debu tanah. Kalau kita guna tanah liat boleh tak? Tanah yang basah. Tanah basah tak boleh. Okey. Tanah basah dia tak boleh. Ya, dia syarat dia mesti guna debu tanah. Okey, tahniah. Okey. Orang yang terakhir, Pardana. Okey, Pardana. Okey, sekarang Ustaz cikgu nak tanya kamu, berikan pada cikgu ataupun cikgu akan tanya, adakah botol air boleh digunakan untuk beristinja? Tak boleh cikgu. Kenapa tidak boleh? Sebab dia keras. Sebab dia keras. Betul ke kawan? Ataupun dia licin? Sebab dia faham. Sebab dia kesat. Sebab dia keras. Ya, Permukaan betul dia ya. tak Okey. sesuai. Muka air dia tak Okey, jadi Licin kan? dia sebab dia benda yang licin. Bila benda yang licin tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, jadi apa Pardana? Salah yang tu biasalah sebab kita sama belajar, kan? Okey. Jadi berikan tepukan pada kumpulan satu kerana memberikan hasil yang baik. Okey, tepuk. Okey, sekarang kita tunggu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua sila lakukan pembentangan. Okey, kumpulan kedua. Siapa yang nak lakukan pembentangan? Saya nak Sabrina lah. Okey. Cikgu saya wakil. Oh, Sarah. Boleh saya Okey, bantu boleh. cikgu? Boleh Sarah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu dan juga kawan-kawan. Baiklah, ini merupakan peta IT untuk kumpulan 2. Okey, apa yang kami paparkan di sini ialah alat-alat untuk bersuci. Yang pertama ialah air, yang kedua tanah, kemudian batu atau benda-benda kesat. Kalau benda-benda kesat ni macam daun, batu, tisu dan juga kertas. Manakala air pula dia terbahagi kepada 4 jenis, iaitu air mutlak, air mustakmal, air musyamas dan juga air mutanajis. Itu sahaja cikgu. Okey, bagus. Siapa buat slide ni? Cantik lah. Cantik. Kami buat Kami sama-sama cikgu. semua. Kami Okey, buat dah. sama-sama cikgu. Cantik. Dia punya gambar belakang tu cantik. Okey, tak apa. Okey, sekarang cikgu ada soalan nak berikan pada kamu bertiga. Okey, cikgu mulakan dengan Husna. Okey, Husna.
berikan satu contoh. Ya, cikgu. Berikan satu contoh. Apakah air mutlak? Contoh air mutlak. Selain jawapan yang kawan kamu tadi. Contoh air mutlak, air mata air cikgu. Air mata air. Lagi satu. Cikgu nak dua. Air embun. Air embun. Okey, betul. Okey, tahniah. Okey, betul lah tu. Okey. Okey, jadi yang kedua, cikgu mahu Siti Sarah. Okey, boleh? Ya, Okey, cikgu. Siti Sarah. Berikan pada cikgu contoh-contoh alat yang digunakan untuk beristinja. Alat tu cikgu. Ya, Yang alat pertama, Bukan daripada air. Tak, bukan daripada air. Kalau Selain air daripada adalah air. air. Okey. batu, tisu, kertas, daun. Ya, tepat sekali. Nampaknya kamu tahu. Okey, kita kena beza. Alat beristinja adalah alat yang menggantikan air untuk bersuci. Okey, boleh Faham? Okey, macam tu. Okey. Faham Okey, cikgu. okey, yang terakhir. Sabrina, saya tengok tengah ada ni. Jadi, cikgu ada soalan nak tanya. Boleh? Okey. Saya Okey. pun dah fahamkan lah cikgu. Okey. Okey, Sabrina. Okey, cikgu ada tanya. Apakah contoh ataupun apakah air yang kita boleh minum dia tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci? Boleh minum? Boleh minum tapi tak boleh digunakan untuk basuh najis. Betul lah katanya. Apakah contoh air tu? Air mustakmal. Air mustakmal. Okey, tepat. Tahniah. Walaupun termenung tapi boleh jawab. Bagus. Yang ni kita mahu. Okey. Jadi di sini Ustaz boleh simpulkan hasil kamu semua terbaik dan Ustaz berpuas hati dengan cikgu berpuas hati dengan apa yang kamu jawab dan apa yang kamu berikan pada hasil kerja kamu ni lah. Okey, anak murid semua masih bertenaga ke? Ya, Terima semangat. kasih, cikgu. Terima kasih. Okey, tak apa. Kita lagi sekejap je lagi. Okay, cikgu ada quiz. Lepas kita main quiz ni, okey, kita boleh balik. Okey? Okey. Ya, boleh. Okey, semua cikgu dah bagi quiz dekat link. Masing-masing boleh tekan dekat situ Okey. Okey. Okey cikgu. Okey, sekarang Okey. sekarang tulis nama. Cikgu nak masing-masing tulis nama penuh. Okey, Sarah, Aina, Husna, Haziq, Firdaus. Lagi seorang je lagi ni. Siapa yang tak ada ni? Jati. Jati. Sabrina. Tidur. Okey. Sabrina. Jati dengan Sabrina lagi 2 orang. Cepat. Cikgu tunggu. Izati lambat. Internet lambat. Kejap cikgu. Kejap. Saya pun kejap cikgu. Okey. Jadi cikgu nak kamu buat quiz nanti. Kamu baca elok-elok soalan dia. Soalan dia senang je. Start dah cikgu. Start dah cikgu. Okey, cikgu. Banyak tak cikgu soalan? Tak, sikit je. Ada 5 je soalan. Tapi cikgu nak semua betul. Kalau semua betul, cikgu bagi hadiah. Okey. Okey cikgu. Okey. Boleh, cikgu? Okey, siapa lagi yang Kejap tak cikgu. Kejap cikgu. Kejap cikgu. nak cikgu tunggu ke? Nak On cikgu the way. start? On the way. On the way. Okey. Okey, Sabrina dah ada lagi seorang je lagi, Izati. Tak dah Jati orang nak main ni. Nak balik nanti. Salah. Apa sabar Okey. Syed. Okey, saya jangan masuk, cikgu. Lengkap semua. Okey, dah ada 7 orang. Okey. Dengan nafas bismillah, kita start quiz kita hari ni ya. Okey. Izati mengekalkan kedudukannya nombor 1. Haziq pula mengekalkan kedudukannya. Aina dengan Firdaus. Baca elok soalan. Okay, Sabrina pula yang pertama. Okay, Sarah yang pertama. Kalau dah siap, cakap dah siap cikgu. Dah. Okay, kita tunggu. Ya, semua dah siap. Okay. Lagi 3 orang lagi dah siap. Lagi 2 orang. Aina, Haziq dengan Aina dah siap ke? Dah. Dah. Sekejap ya.
Okey. Sekarang ni tempat ketiga dimenangi oleh Sabrina. Tempat kedua dimenangi oleh Izzati Cerami. Dan tempat pertama dimenangi oleh Sarah. Bagi tepukan tangan untuk Sarah. Sarah je cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, semua betul semua. Aina ada salah satu je, nanti Aina tengok soalan mana yang salah ya. Okey, jadi kita dah main quiz sebentar tadi. Kita dah tengok siapa pemenangnya, soalan apa yang salah, soalan apa yang betul. Okey, jadi sebelum kita habis kelas ni, cikgu nak panggil dua orang pelajar, seorang wakil daripada pelajar lelaki dan seorang wakil daripada pelajar perempuan untuk membuat rumusan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi cikgu nak panggil Ahmad Firdaus untuk buat rumusan. Okey, boleh cikgu. Okey, hari ini kami belajar tentang bersuci, yang mana kalau kita tak ada air, kita boleh gantikan dengan batu ataupun benda yang kesat lah untuk menggantikan air dalam bersuci. Yang itulah yang saya dapat pada hari ini cikgu. Okey, bagus Firdaus. Okey, jadi yang tu daripada pelajar lelaki dan cikgu nak panggil lagi seorang wakil daripada pelajar perempuan. Cikgu nak panggil Siti Sarah. Saya cikgu. Cikgu cuba ya. Okey. Rumusannya saya boleh rumuskan bahawa bukan satu tuntutan Islam. Apa yang saya lihatlah daripada cikgu terangkan, walaupun kita tiada air, Islam masih harus mewajibkan kita untuk menjaga kebersihan juga. Contoh seperti kita menggunakan batu, tisu, daun dan sebagainya. Itu semua adalah untuk menjaga kebersihan. Itu sahaja cikgu. Jadi itu sahaja daripada Firdaus dan juga Sarah. Terima kasih. Okey, jadi cikgu percaya yang semua dah faham apa yang kita belajar hari ini. Jadi dengan apa yang kita belajar tentang maksud, tentang hukum, dalil, alat, jenis-jenis air, cikgu nak kamu semua praktikkan dalam hidup kamu di luar nanti. Jika tak ada air, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita buat untuk beristinja, semua tu lah. Okey, boleh Boleh cikgu. Tengok jam, dah masuk balik lagi. Semua dah nak balik kan? Jadi sebelum kita habis kelas kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin. Okey, terima kasih semua. Jumpa esok. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.